Assalamualaikum dan hello. Bertemu kembali dengan saya Zahra Asmawi aka Zais membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita untuk hari ini, topik dia agak simple dan benda ni telah pun ditanyakan oleh beberapa orang yang komen dekat YouTube channel saya, dan tak kurang juga ada yang kontak saya secara personal bertanya tentang crankshaft balut. So daripada soalan dia, saya create satu konten bertajuk crankshaft balut ataupun crankshaft aftermarket racing aftermarket. Okay, so sebelum saya go to kepada topik yang kita akan bincangkan kejap lagi, saya nak bagi simple message. So sebelum ni saya ada jumpa beberapa orang mat motor dekat luar sana, tapi saya tak tanyalah soalan ni. Saya hanya tanya kawan-kawan yang saya kenal lah secara peribadi. Saya tanya sebab mungkin soalan ni sedikit orang kata mungkin akan menggores hati lah kalau untuk orang-orang yang kita tak kenal. So saya tanya kawan saya ni, memandangkan dia juga seorang pengguna motosikal yang agak aktif. So saya tanya dia, kau suka join konvoi betul? So aku nak tanya, andai katalah kalau kau join konvoi, dua soalan ni, kau legal tak dekat atas on the road? Itu soalan saya. So maksud saya adalah, adakah dia pastikan yang memang dokumen untuk dia berjalan tu lengkap, dia lesen dia hidup, rotek dia tak culas bayar. Dua perkara ni lah. Sebab apa? Sebab dekat rotek tu ada appeal kan insurans, dan insurans tu adalah coverage andai kata berlaku kemalangan ataupun kehilangan kenderaan lah kan. Insurans tu akan, orang kata sedikit sebanyak dapat membantu kerosakan akibat kemalangan apa semua. So that's why dua benda ni penting. So itu yang saya tanya. Benda pertama, kau legal tak dekat atas jalan raya ketika konvoi? Itu. So yang kedua, saya tanya, memandangkan kau adalah orang yang orang kata agak kuat lah pegangan sebagai seorang mak motor, dan agak marah bila orang cakap mak motor ni budak-budak yang tak ada masa depan apa semua. So aku nak tanya, kau buat tak perkara-perkara yang mostly golongan-golongan blue collar dengan white collar apply dalam hidup? So apa benda pula blue collar dengan white collar ni? Senang kata macam ni lah, mereka-mereka ni orang-orang yang bekerja office ataupun ada top management, pangkat-pangkat tinggi bergaji besar. Dan apa yang diorang apply dalam hidup, korang buat tak? Apa dia? So saya akan tanya pertama sekali, kau buat tak orang kata simpanan berkala? Sebab golongan-golongan yang ini berjaya sebab dia apply simpanan berkala. Kau buat tak? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila kau nak berjalan, kau tahu kan kau nak berjalan, motosikal kau pun dah ada rotek, ada lesen, dah ada insurans cover. So kau ada bawa tak orang kata kad untuk medical treatment? So let's say kalau kemalangan kan, kau kena ke hospital dan ada kos-kos yang kau tak mampu nak bayar, ataupun kos tu mahal, kau terpaksa korek saving kau. Benda tu kau ada tak bawa kad tu? Sebab kalau ada kad tu sebenarnya tak perlu tarik saving. So maknanya saving kita akan sentiasa tinggi, tidak terjejas langsung. So golongan white collar, blue collar, golongan-golongan yang sukses lah kalau kita tengok, saving diorang tak mendadak turun sebab efek-efek ataupun perkara-perkara lah, bala bencana yang macam tu berlaku. Sebab apa? Diorang dah ada benda tu, diorang prepare. Itu. So yang ketiga adalah, saya akan tanya pasal protection for life insurance lah mostly. Sebab kita biasa dengar kan, kebanyakan orang yang bawa motor ni, kalau dia kemalangan, dua je, sama ada dia selamat ataupun dia arwah pada ketika itu. So kalau dia selamat, dia survive lah, dia akan pergi ke hospital dan dia akan repair lah motosikal dia juga. Okay. Tapi kalau dia tak selamat, dia jadi arwah pada ketika itu. So macam mana dengan waris yang ditinggalkan dekat belakang dia? Dia dah happy-happy konvoi, tiba-tiba dia pergi pada ketika tu. So siapa akan gantikan tempat dia untuk bagi makan anak bini ataupun mak ayah yang dia tanggung sekarang? So saya tanya dua benda ni lah, sama ada dia legal dekat atas jalan raya ataupun dia prepare. Okay. So kalau dua benda ni dia orang tak apply dengan betul, susah juga nak cakap. Sebab apa? Susah untuk kita tengok golongan bangsa mat motor ni nak bangkit sama level macam golongan-golongan yang lain. Dan kata-kata bahawa
budak-budak motor adalah golongan-golongan bawahan, golongan-golongan yang orang kata sampah masyarakat tu memang akan menjadi benda yang stigma yang kekal sampai bila-bila lah kalau kita pengguna motosikal sendiri tak berubah. Okey, so berbalik kepada soalan yang saya dah letak tadi kan, crankshaft balut custom made lah ataupun crankshaft aftermarket racing, aftermarket. So yang mana satu akan menjadi pilihan? Okey, sebenarnya dua-dua bagus, bergantung pada korang nak yang mana. Tahap adventurous korang nak benda tu cepat ataupun korang nak menikmati proses mendapatkan sesebuah motosikal yang korang puas hati. Okey, so kalau korang pelik lah kan, crankshaft balut ni macam mana? Of course lah, crankshaft balut ni crankshaft standard yang korang modify, korang salutkan tembaga, korang tebuk lubang masuk tembaga, tambah berat dan sebagainya. Itu kelebihan yang mana korang boleh decide lah diameter crankshaft nak berapa, tebal nak berapa, lebar nak berapa, berat nak berapa. Tapi untuk crankshaft yang aftermarket, dia akan ada banyak stages. So korang boleh pilih yang mana korang nak, yang orang kata geli-geli, ataupun nak yang power, ataupun nak yang level. Yang ni kalau masuk drag memang champion, kalau masuk atas highway, selagi kau tak tarik kelas, nak memberhentikan motor tu payah sebab dah terlampau laju. Korang boleh pilih yang mana. So which one is the best? So kalau tanya saya akan jawab bahawa in general yang paling best adalah yang menepati dua kriteria. Okey, korang nak cepat atau lambat? Masa. Yang kedua, dari segi harga, korang nak fix ataupun korang ada bajet yang unlimited. So dari segi bajet dengan masa ni akan menentukan yang mana yang lagi sesuai untuk korang. So yang pertama adalah korang akan tengok dari segi availability. So mana senang nak dapat? Kalau tanya saya, okey, crankshaft balut ni korang kena order, korang kena bagi tahu standard ataupun spek motosikal dan baru dia buat. Dan proses ni bukanlah benda yang orang kata hari ni bagi tahu esok siap. Dia akan ambil masa yang lama sebab first korang kena cari bengkel ataupun foundry yang boleh buat, yang orang kata hasil kerja dia champion, yang mana kalau dia buat balancing tu memang betul-betul balance. So benda ni akan ambil masa. Dan korang kena post crankshaft original korang ataupun korang kena order crankshaft original yang baru daripada bengkel tu untuk dia customkan. So dari segi masa, crankshaft balut ni agak lama lah berbanding crankshaft yang aftermarket racing. Dia ready stock. Kalau tak ada ready stock pun pre-order, tunggu dah dalam masa 4 hari, nanti bengkel akan bawa lah, dia akan orderkan benda tu. So dari segi masa, aftermarket lagi cepat. So yang kedua adalah berkaitan tentang spek. Kalau korang nakkan spek yang mudah, of course lah yang aftermarket lagi senang sebab korang boleh pilih je. Okey, yang ini 92.5 diameter, berat dia sekian-sekian, ataupun aku nak further 94.0 diameter, dia punya berat sekian-sekian. So dia macam tu. Dan lagi tinggi spek lagi mahal. Tapi kalau untuk crankshaft balut ni senang kata benda tu dia depend pada korang. Korang nak berat macam mana, korang nak tebal macam mana, korang nak diameter besar macam mana, bergantung dekat korang sebenarnya. Okay, so point yang ketiga adalah advance dalam modifikasi, yang mana crankshaft balut ni korang boleh custom make kau. Sebab apa? Korang boleh tanamkan batu ladung. Biasa bahasa kampung orang sebut batu ladung, tapi bahasa mudahnya orang tanamkan material yang lebih berat lah. So kalau korang tengok crankshaft tu, dia ada bulat-bulat keliling tu kan. So sebenarnya itu dia tambah material yang lagi berat ataupun lagi ringan daripada crankshaft tu. Okay, so saya tak nak go in detail kenapa benda tu lagi berat atau lagi ringan, tapi senang kata modifikasi lebih advance berbanding crankshaft yang orang kata kita beli aftermarket punya racing. So yang ini benda tu dah siap, tak payah nak fikir dah ternyata dekat situ dia punya berat, dia punya harga, dia punya spek, boleh pakai terus. Sama ada perlu pasang plug and play PNP ataupun korang kena
buat adjustment sikit pada kat crankcase supaya tak ada friction ataupun geseran yang akan menyebabkan engine jadi tak smooth. Jadi top speed motor pun tak sampai. Okay, so yang keempat lah, poin keempat adalah harga. Of course, crankshaft yang racing ni dia punya harga tu dah fix. Kalau dia tulis kat situ harga 800 lah, kalau 600 lah. So korang dah tahu jenama apa yang okey, nak ambil spek apa yang korang nak. So korang just pergi beberapa bengkel dan survey harga lah yang mana boleh bagi the best price. So korang boleh belilah dekat situ, ataupun korang nak support kawan-kawan niaga ke, so boleh beli kat kawan-kawan. So sebab harga dia dah sekian macam tu, bergantung pada seller nak bagi korang diskaun ataupun tidak. Berbanding dengan crankshaft yang orang kata modified balut ni, dia bergantung pada tahap yang korang minta. Kalau korang minta ketebalan sekian-sekian, harga dah lain. Kalau korang minta material sekian-sekian, harga dah lain. Kalau korang minta tanamkan material ataupun ladung yang lagi berat, mungkin dia akan tanam timah hitam dan sebagainya. So harga dah jadi lain. Belum kira balancing lagi dan sebagainya, harga crankshaft original tu lagi, upah brother tu nak buat. So dia punya harga orang kata payah nak cerita. Dan secara kasarnya lah kan, harga crankshaft balut adalah lagi mahal kos dia daripada harga crankshaft yang dah siap. Okay, tapi dari segi harga kita tak boleh nak kata, sebab ada orang yang dia suka, okay, saya suka barang yang custom made, dia punya feel tu lain. So boleh further lah dengan jalan barang custom made lah. Mahal tu mahal, sanggup atau tak sanggup sahaja. So dekat sini saya dah buat perbandingan dekat korang. So saya rasa korang boleh nampaklah gambaran dengan jelas yang mana satu laluan yang korang nak pilih. Crankshaft balut, modified custom, ataupun crankshaft racing daripada brand-brand yang ada dekat aftermarket. Okay, so sekian perkongsian daripada saya kali ini. Nantikan untuk video-video yang akan datang. Bye-bye.